Satu kawan bukan Islam, Cina, duduk Bukit Mentajam, dekat dengan satu masjid Panai. Bukit Mentajam ada satu masjid Panai. Dia tanya saya satu hari, dia kata, Ustaz jangan marah saya. Dia kata, Tuhan tak cakap lagi, mana boleh tahu dah. Saya cakap pun jangan marah lah, saya saja mau cakap. Saya balik kerja pun kadang sudah dekat maghrib, saya cun-cun time balik, dia kata masjid sudah azan. Saya lepas mandi semua, makan-makan sikit, tu masjid dia orang ada buat ceramah. Dia kata, dia kata cakap kasar betul lah, dia kata. Setelah itu saya sudah tahu dia punya date bila dia main tu masjid, saya sudah tahu. Dia punya date bila date dia main, saya sudah tahu. Dia kira start dia kasar sampai habis, Ustaz, kasar. Saya ingat macam ni, supaya kita non-Muslim tak boleh ikut lah, ini Islam tak boleh ikut, kasar sangat. Saya kata semua macam tu ke? Saya kata tak ada, lain punya okey, ni satu orang, dia kata. Bapak, tuan-tuan, kita kena consider benda ni. Kita kena ambil ingat benda ni. Dakwah jangan dirosakkan. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik kata, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, innallaha la yazlimu mu'minan hasanah. Nabi kata, Allah tidak akan menzalimi mana-mana orang yang orang yang mukmin yang buat apa-apa kebaikan. Allah tak akan buat zalim. Siapa juga kalau dia Islam, kalau dia beriman kepada Allah, walau hak dia buat tu besar hama, besar zarah, kecil ya, aku tak akan zalimi dia, aku bagi pahala. Tuhan kata macam tu. Yu'ta biha fid dunya, atas dunia aku bagi dekat dia sesuai dengan apa yang dia nak, aku bagi. Aku bagi rezeki dekat dia, aku bagi makan minum dekat dia, aku bagi keluarga dia bahagia, atas dunia aku bagi. Tuhan kata, wa yujza biha fil akhirah, akhirat esok ada balasan lagi untuk dia dalam syurga. Tu kalau orang tu Islam dan mukmin kepada Allah. Tuhan kata, aku tidak buat zalim kepada orang Islam, kepada orang yang beriman kepada Allah. Selangkah dia langkah main masjid, ada pahala dia. Selangkah main, bayangkan berapa langkah, bayangkan dia main dengan kereta, minyak kereta dia, semua tu Allah calculate. Semua tu ada janji balasan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan buat zalim kepada mana-mana hamba dia. Kalau sekiranya dia Islam dan dia beriman kepada Allah. Kata dia lagi, hatta, dia kata, wa ammal kafir. Tapi kalau dia ni kafir, tapi kafir baik. Adakah kafir baik, tuan-tuan? Ada. Tuan-tuan, saya ada tengok satu video Zoom kuliah buat rakaman satu perempuan Cina, lawyer apa nama tu. Betul-betul inspired. Saya tengok balik tu, rakaman tu. Dia satu perempuan Tionghoa, Cina, dan dia lawyer. Dia cerita dalam video yang Zoom kuliah buat tu. Dia cerita, dia beranak dalam keluarga bukan Islam. Ada ramai kawan Islam daripada sekolah sampai dah dia masuk universiti. Di universiti dia join dengan satu kelab Buddhis. Dia join. Sampai dia habis universiti, dia keluar, dia jadi lawyer. But tidak ada, dia kata, seorang pun orang Islam pernah main terang Islam kat dia. Tak ada. Dia kata, dia kawan daripada sekolah, kawan dengan orang Islam, sampai dia di universiti, dia kawan dengan orang Islam. But none of them, tak ada seorang pun yang pernah main, duduk dengan dia, sembang, cerita pasal Islam dekat dia. Dia tak tahu. Sehinggalah satu hari, dia kata, dia sendiri, ada satu insiden berlaku dalam hidup dia. Satu adik-beradik dia umur belasan tahun, tiba-tiba aksiden mati. Benda tu Allah jadikan sebagai satu turning point dalam hidup dia. Dia start duk question, duk tanya diri dia sendiri. Dia kata, apa ni? Dia kata, umur baru belas tahun yang sepatutnya boleh hidup berapa puluh tahun lagi, tiba-tiba mati. Dia duk fikir pasal mati. Dia kata, duk fikir pasal mati. Dia kata, mati ni, dia tak kira siapa. Dia tak kenal orang. Dia tak syarat orang tua. Dia tak syarat orang sakit. Mati ni boleh mai bila-bila masa kepada siapa-siapa pun. Dia start di situ, dia start fikir. Dia fikir. Dia sampai satu cerita, dia kata kalau hidup atas dunia ni, setakat macam ni, macam dia lah, dia kata. Daripada beranak mai, kemudian dia membesar, masuk sekolah, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, keluar jadi lawyer, dan dia dah dapat satu kehidupan yang cukup dah, dia kata, untuk dia, dengan family dia, dah cukup dah, dia kata. Dia dah dapat satu kehidupan yang dah selesa dah. Dia kata, cuma lah ni dia duk fikir, adakah hidup ni setakat ni saja, lepas tu sampai masa mati, lepas mati that's it, habis, tutup cerita. Adakah macam tu? Dia duk start question, dia duk tanya diri dia. Dia duk tengok dalam Kristian pun kata ada hidup selepas mati. Dia duk start tengok hak Islam ni. Islam punya cerita lepas mati lagi panjang. Atas inisiatif dia sendiri, dia pergi cari. Allah buka hati dia. Dia mula ambil tahu pasal Islam.
and berakhir dengan dia jadi satu orang Islam yang praktis Islam dia, dan dia betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena tengok video tu. Tuan-tuan tengok, touching tuan-tuan, dia touching. Di samping kita rasa guilty, kita rasa bersalah pasal kita tak buat kerja ni. Kita kenal kawan kita yang bukan Islam ni berapa ramai duk ada. Pernahkah kita sampaikan Islam dekat mereka ni, Islam yang harmoni, Islam yang duk bagi tahu kata suruh buat baik, Islam yang melarang kita berbohong, Islam yang suruh kita hormat sesama jiran walaupun dia jiran bukan Islam. Pernahkah kita habaq kat mereka Islam macam ni? Kita tak pernah. Habis kita marah dekat mereka bila mereka hina Nabi kita, bila mereka hina agama kita. Mereka tak faham. Bila dia tak faham, benda dia tak faham tu jadi musuh dia. Ditambahkan pula dengan momokkan yang macam-macam duk main ikut keliling ni, tiba-tiba dia develop rasa benci, rasa meluat dekat orang Islam. Kesian dekat mereka ni tuan-tuan. Start daripada ni, kita sampaikan Islam dekat mereka. Bagi mereka tahu. Kita tak mampu nak bercakap. Pergi cari buku-buku apa ni. Saudara Kamarudin Abdullah kita, center dia ni, ada macam-macam buku. Tuan-tuan pergi ambil di situ. Mana ada satu kawan baik kita yang bukan Islam ni, bagi dekat dia. Suruh dia baca. Kalau tak faham, suruh dia tanya kita. Kita duduk saja buka satu simple-simple topik sembang dengan dia. Saja. Hidayah itu Allah. Bukan kerja kita. Tapi kita usaha untuk dakwah dia. At least di hari akhirat esok, Allah tanya kita, kita ada jawapan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ni, Nabi SAW kata apa? Allah tidak akan menzalimi mana-mana orang yang Islam, yang beriman kepada Allah. Allah tidak akan buat zalim dekat dia. Atas dunia, Allah dah bagi dah apa yang patut bagi dekat dia. Akhirat, syurga duk tunggu dia. Tetapi, Nabi kata, wa amal kafir. Tapi orang yang bukan Islam, fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya. Atas dunia dia baik. Yang kata ni. Ada orang bukan Islam yang baik. Nabi cerita dalam hadis, ada orang bukan Islam yang baik. Mereka ni bukan Islam, tapi hati lembut. Itu sebab dalam Quran sebut mereka ni mu'allafah qulubuhum. Kita translate kata mu'allaf ni bukan Islam masuk Islam. No. Mu'allaf qulubuhum ni orang yang dilembutkan hati mereka oleh Allah. Dia belum masuk Islam, tapi dia willing untuk mendengar tentang Islam. Dia termasuk dalam mu'allaf. Dia termasuk dalam mu'allaf. Dia belum Islam, tapi dia bukan orang yang jenis bila dengar Islam nak melenting. Bukan. Dia nak tahu tentang Islam. Cuma orang tak beritahu. Orang macam ni, ramai bekas-bekas anak murid saya duk teks tanya, Ustaz, boleh tak kita bagi satu mushaf, sebut lagi betul. Mushaf. Kita duk baca Quran Rumi, dia sebut mushaf. Mushaf, bukan mushaf. Mushaf. Boleh tak dia kata kita bagi satu mushaf Al-Quran kepada kawan yang non-Muslim? Boleh tak boleh? Bertanya. Kita kata boleh dengan syarat kita yakin dia tak akan buat tak elok ke Quran tu. Kalau dia ni hari-hari pun duk bercakap apa tu, jangan bagilah. Saat lagi dia pergi buat apa law pula, ngambil gambar, dia pergi buka Quran, dia pijak ke apa, dia ambil gambar. Kita, kalau nampak dia ada potensi macam tu, tak sah. Tapi kalau nampak dia ni satu orang yang boleh sembang, tak apa, bagi dia baca, bagi dia tanya, kita explain. Tuan-tuan, satu orang masuk Islam bersebab musabakkan kita. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Lebih baik daripada dapat unta merah. Kita hari ni sebut unta merah, tak ada karan apa lah. Unta merah apa benda pula. Bagi unta buat apa? No, hadis itu zaman Nabi. Unta merah tu dahsyat. Zaman lah, kenderaan yang paling baik. Satu orang masuk Islam bersebab musababkan kita. Allah janji macam tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau 10 orang? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau 1000 orang? Tuan-tuan, berapa punya pahala kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Bagi orang yang bukan Islam, mereka ni baik di atas dunia. Tuan-tuan, baik ni ada sampai tahap apa? Duk kerja satu pejabat, oh kita buat kutipan untuk program Ihya Ramadan. Dia bagi 1000. Kita ni hak kepiah longgang ni bagi RM5 je. Kita bagi RM5 je, kan? Tu pun kita kira aku ikhlas banyak ni. Tak apalah. Dia non-Muslim, duduk satu pejabat dengan kita ramai-ramai ni. Buat kutipan untuk Ihya Ramadan, untuk nak hidupkan aktiviti bulan Ramadan. Dia bagi 1000 tuan. Dia bagi 1000. Kita terkejut pula. Kita kata ni apa banyak sangat ni kita nak buat untuk bulan puasa mai. Tak apa. Kita buat.
Ada pejabat-pejabat yang macam ni punya orang ada. Mai hari yang dijanjikan tu nak buat majlis buka puasa dengan tazkirah apa, dia mai kan. Dia mai, dia pun duduk sekali, tunggu sampai orang bang buka puasa, dia buka puasa sekali. Orang sembahyang dia baliklah. Kan? Tapi dia willing bagi 1000 tu tuan-tuan. Dia ni mu'allaf qulubuhum. Dia ni hati lembut. Dia ni hati lembut. Nak cantik lagi, saat lagi ada tazkirah apa semua, dia duduk dengar di luar ni. Dia duduk dengar. Dia duduk dengar. Tuan-tuan, saya dah jumpa ramai lah macam ni. Satu kawan bukan Islam, Cina. Okay? Duduk Bukit Tajam. Dekat dengan satu masjid Panai. Bukit Tajam ada satu masjid Panai. Rumah dia belakang tu. Dia tanya saya satu hari. Dia kata, Ustaz, nak tanya satu lah. Dia kata, saya kata, saya apa? Satu saya punya rumah belakang tu masjid, dia sebut lah nama masjid ni. Oh, saya kata, bagus ya. Bukan. Dia kata, Ustaz jangan marah saya. Dia kata, Tuhan tak cakap lagi mana boleh tahu dah. Saya cakap pun jangan marah lah. Saya saja mau cakap. Saya balik kerja pun kadang sudah dekat maghrib, saya cun-cun time balik. Dia kata masjid sudah azan. Okay. Saya lepas mandi semua, makan-makan sikit, tu masjid dia orang dah buat ceramah. Dia kata, okay. Saya duduk tu kursi rotan depan pintu rumah, duduk saya dengar lah. Oh, dia kata cakap kasar betul lah, dia kata. Tuan, impression kepada orang yang non-Muslim. Cakap kasar. Setelah itu saya sudah tahu dia punya date bila dia mai itu mesti saya sudah tahu. Dia punya date bila date dia mai saya sudah tahu. Dia kira start dia kasar sampai habis, kasar. Saya ingat macam ni supaya kita non-Muslim tak boleh ikut lah. Ini Islam tak boleh ikut. Kasar sangat. Saya kata semua macam tu kah? Saya kata tak ada, lain punya okey. Ini satu orang dia kata. Bapak, tuan-tuan, kita kena consider benda ni. Kita kena ambil ingat benda ni. Dakwah jangan dirosakkan. Suara derai tidak salah, maki hamun itu salah. Maki hamun itu salah. Kita tanish, kita merosakkan imej agama kita yang harmoni ni. Kita tanish dengan cara kita, dengan presentation kita. Orang jadi marah ke Islam kerana cara kita. Kita menyebabkan orang jadi lari daripada agama kita. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Bila kita dengar macam tu, apa kita nak kata kat dia? Kita kata biasalah. Bukan Islam saja. Apa agama pun. Ada orang baik, ada orang, semua pun ada. Ya, itu betul lah. Dia kata, habis tu lah. Dia kata, itu betul lah. Dia kata, habis tu lah. Kita pun ingat. Nak balik, dia kata, tapi macam masjid dia orang tak boleh kontrol kan macam ni punya orang. Alamak, dia mai balik tu. Masjid tak boleh kontrol kan macam ni punya orang. Bukan, saya tahulah ini cakapnya semua ustaz-ustaznya, ini Quran pandai punya, dia kata. Tapi tak boleh pergi slow talk sama dia kah? Cakap bagi elok sikit lah, dia kata. Tak boleh dengar, tak boleh, dia cakap. Nampak tuan-tuan? Dia kata lah. Ada yang satu ustaz ni, dia kata, ceramah, dia marah kat siapa tu, sampai ludah keluar air liok kedak tu, tapi bunyi dalam mikrofon luar ni, tui kata bunyi. Allahu Akbar tuan-tuan. Kan? Saya kata tak tahulah itu, nanti saya cari dia punya komiti masjid, saya sembang kita nak lepas cakap dengan dia lah tuan-tuan. Tapi ambil ingat, jangan kita esok ditanya oleh Allah kerana kita jadi orang pandang tak elok pada agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kepada orang non-Muslim yang tidak Islam, yang baik ni, Tuhan kata apa? Nabi bagi tahu, hatta iza afda ila al-akhirah. Atas dunia ni, oleh kerana dia baik, Allah bagi dekat dia atas dunia. Allah bagi apa? Fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Allah bagi apa yang patut dekat dia atas dunia. Makan minum dia Allah bagi cukup. Allah bagi rezeki RM2 kat dia, Allah bagi. Pasal mengambil kira ada kebaikan yang ada pada dia. Tetapi hatta iza afda ila al-akhirah, bila dia mati sampai ke hari akhirat esok, lam takun lahu hasanah yujza biha. Dia tak ada bawa balik satu pahala pun di hari akhirat esok. Itu kata kesian kat mereka. Kesian kat mereka. Saya pernah kata kat kawan-kawan yang bukan Islam ni kan, baik dengan kita ni, baik. Pegang tangan, kita kata, you tahu apa, saya sayang sama you tau. Kata, dia I say kan, you say tak, I betul-betul sayang sama you.
Kalau boleh, kita kata ada, kalau boleh, saya kawan dengan you di dunia, esok akhirat, lepas mati saya nak kawan dengan you lagi. Mai masuk Islam, kata-kata. Dia lari. Tak apalah, at least sekali kita bagi masuk telinga dia, kata kita invite dia kepada Islam. Sembang cantik, kita buka whatever topik, kita buka tajuk korban, sembang. Dia tanya, mereka ni bukan nak tahu cerita putih horat, marih, halkum ni semua, tak mau. Mereka nak tahu tasawur Islam. Pasal apa orang Islam buat ibadat korban? Dia nak tahu yang tu ya. Dia tak payah duduk terang kat dia, kata mazhab ni kata putih satu, mazhab ni kata putih dua. Bercakap dengan mereka, tak payah yang tu, so itu teknikal. Mereka ni perlu faham, kata pasal apa you orang pergi buat ni, sembelih binatang ni, pasal apa. Explain dekat dia dalam bentuk tasawur, gambaran, pasal apa Islam buat benda ni, pasal apa bagus benda ni. Hadut cerca ni 2-3 orang hak nakal ni aja. Tapi majority ni sebenarnya mereka tak tahu. So kita kena explain dekat mereka, Islam ni cantik. So bila dia faham, dia jadi orang kita. Dia jadi orang Islam. Dia bukan musuh kita, dia sahabat kita yang memahami Islam yang kita duk sanjung tinggi ni. Nah, bersyukur kita kerana Allah bagi kita jadi orang Islam, dan usaha kita untuk tarik orang-orang yang belum Islam ni supaya faham Islam, insya-Allah.